nation building atau membina kembali negara bangsa. Topik ini adalah sebuah topik yang besar. Tetapi kami di Projek Fikrah ingin membawa kembali topik ini kepada para penonton di luar sana. Kenapa kami membawa topik ini? Kerana kami merasakan bahawa walaupun kita duduk dalam negara yang aman, tetapi kalau diteliti sebenarnya wujud banyak permasalahan yang bukan kecil tapi permasalahan yang besar di dalam masyarakat. Jika permasalahan ini tidak diselesaikan, negara yang aman ini maybe akan bertukar menjadi disaster atau bencana. Jadi mari bersama dengan Projek Fikrah kita menelusuri topik nation building ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua para penonton Projek Fikrah dan hari ini alhamdulillah selalunya kita bersiaran di dalam online. Tapi kali ini kita buat tukar sikit suasana. Kita bersiaran di luar. Kami sekarang ni berada di Taman Tasik Permaisuri. Alhamdulillah bersama dengan saya, Pak J, dan saya perkenalkan diri balik. Saya Bro M. InsyaAllah topik kita masih berkenaan dengan nation building. Dan apa yang kita akan bicarakan pada hari ini ialah kita akan wrap up balik apa yang telah kita perbincangkan dalam slot-slot podcast yang lepas. Tapi dengan kali ini dengan penjelasan yang lebih terperinci dan memenuhi, yang paling penting dia memenuhi kita punya slogan kita iaitu mudah, ringkas dan praktikal. InsyaAllah. Jadi kepada Pak J, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kita apa yang kita bicarakan sebelum ni berkenaan dengan apabila kita memulakan sesuatu tindakan dalam kita nak membicarakan tentang nation building ini kan. Jadi kita pernah menyentuh berkenaan dengan melakukan sesuatu itu dengan betul, betul. Daripada titik mula ataupun kita panggil sebagai do it right at the beginning. Jadi boleh Pak J jelaskan kembali apa kepentingannya dengan sejelas-jelasnya. Kenapa kita perlu melakukan sesuatu tindakan itu dengan betul pada titik mula dia. InsyaAllah silakan Pak J. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, terima kasih insyaAllah kepada Bro M dan juga Projek Fikrah insyaAllah untuk menjemput Pak J lagi untuk bersama dalam program kita pada petang ni lah. Jadi untuk menyentuh balik kepada soalan daripada Bro M tadi tu, sebab bila kita menceritakan tentang nation building kan, dia satu benda yang besar kan. Selalu orang akan nampak benda yang berhubung dengan masalah kenegaraan kan. Betul. Masalah dengan kepimpinan kan, negarawan kan. Jadi itu yang menyebabkan contoh kadang-kadang takut kita terlupa untuk melihat balik kepada asas ataupun kita kata apa dia punya dasar kan, kepada apa juga perkara yang kita perlu buat kan ya. Sebab kita melihat perkara yang besar tu semuanya asalnya semua adalah datang daripada perkara yang kecil. Betul tak? Betul. Kan macam contoh kita menceritakan tentang negara kan. Kita tak lupa kan bahawa negara tu wujud oleh kerana adanya masyarakat kan. Kan? Jadi masyarakat tu sendiri adalah terdiri daripada individu-individu. Jadi menunjukkan bahawa bahkan pemimpin itu sendiri adalah terdiri daripada individu, salah satu daripada individu-individu yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Kan? Jadi sebab tu contoh, maknanya baik daripada tindakan individu itu sendiri hingga maknanya dia membawa menjadi seorang apa pun dia. Kan? Jadi titik tolak yang paling besar tu yang perlu kita perhatikan dan diberi
kita kata keutamaan ialah dalil tu sendiri. Dan sebab kita mesti maknanya melakukan sesuatu tu berdasarkan kepada dalil. Kan? Dalil itu satu benda yang akan menjadi asas ataupun kita katakan sebagai tapak kan kepada anchor kepada apa yang kita buat. Kan Jadi itu yang kita katakan tadi, jadi anchor yang sepatutnya yang menjadi panduan kan panduan kepada kita untuk melakukan apa-apa perkara pun ialah do it right at the beginning. Ataupun kalau Pak Jin nak sentuh dia dalam konteks kita kata dalam konteks istilah agamanya, kan maksud kita kan kita punya moto kita simple, mudah, ringkas dan praktikal. Jadi kita contemporary kan dia. Kan contemporary kan dia tu dalam perkataan do it right at the beginning kan. Tapi kalau kita melihat dari segi istilah keagamaannya atau istilah agamanya ialah noktah bidayah as-sahihah. Kan noktah bidayah as-sahihah maknanya titik bermula tu maknanya daripada titik yang betul. Kan titik yang sahih. Jadi tidak apakah satu perkara yang sahih kan yang menentukan perkara yang kita lakukan tadi itu betul atau salah. Kan jadi kalau betul atau salah tu sendiri dia mesti kepada standard yang apa yang menentukan kita kepada betul dan salah. Contohnya dalam satu pertandingan kan, Bro M kan? Kan? Mengapa perlu ada referee? Kenapa perlu ada juri? Kan? Jadi bila dua orang yang berlawan kan dalam gelanggang ke dan sebagainya contoh kan, mengapa perlu ada juri? Kan? Mengapa perlu adanya hakim kan? Mengapa perlunya ada referee? Maknanya kerana orang ada yang menentukan standard yang sepatutnya dia ikuti. Kan? Maknanya dalam perlawanan ke kan dalam game ke yang dilakukan itu sendiri. Maknanya perlu ada standard. Jadi itu adalah satu fitrah kehidupan. Cuma kita nak mengatakan sini dalam menentukan nilai betul atau salah tu siapa yang menentukan standardnya? Gimana? Siapa yang menentukan standardnya? Jadi bagi kita tentulah tidak ada siapa pun yang akan mendapat menentukan standard betul atau salah yang benar melainkan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan pasal dialah yang mencipta alam ini sendiri, menciptakan kita ni sendiri kan. Jadi maknanya kalau kita nak kembali kepada dalil, maka tidak akan ada dalil yang lebih benar, lebih hak melainkan balik kepada dalil ataupun kepada standard yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menentukan betul atau salah. Kan itu yang menjadi kita kata perkara yang paling penting, yang pertama yang perlu kita ada sebagai anchor. Kerana kalau contohnya di peringkat awal ni sendiri kan, di peringkat awal ni sendiri telah berlaku satu kesilapan. Kan langkah atau titik pertama kita bertolak tu sendiri telah berlaku satu kesilapan. Kan jangan kita ingat kesilapan itu hanya akan berhenti di situ. Sebab tindakan kita akan berterusan dengan langkah yang kedua, betul tak? Akan langkah ketiga dan seterusnya. Jadi jangan ingat, maknanya kesilapan yang kita lakukan pada langkah yang pertama, bila kita melakukan langkah yang kedua, dia bukan jadi satu kesilapan, dia sudah menjadi dua kesilapan. Double. Kalau kita melakukan lagi penuh tindakan yang ketiga, maknanya kita telah melakukan triple, 3 kali kesalahan. Dan kita bayangkan kalau tindakan kita sampai ke 1000 langkah, kita telah melakukan 1000 kesilapan. Jadi ini yang Pak Cik tekankan. Kenapa? Inilah yang menjadi anchor yang pertama-tama perlu menjadi asas kepada apa juga perkara yang kita nak buat. Apatah lagi berhubung dengan nation building. Itulah insyaAllah Kod Bro M. Saya ingin kembali balik kepada dalil tadi kan. Maksud dalil tu dalam words kita ialah reference. Kita punya rujukan. Betul. Sebab bila kita bercerita pasal rujukan dalam setiap kehidupan kita ni, kita harus ada rujukan. Okey. Dan that's why rujukan tu menjadi penting. Kan? Dan dalam rujukan tu sendiri terdapat dia punya metodologi, dia punya standard operation procedure, maksud SOP-nya, dan juga dia ada dia punya kayu ukur ataupun dia punya range untuk
menentukan betulnya dan salahnya dan range di antara keduanya. Betul. Jadi bila maksudnya boleh Pak Haji kaitkan sikit. Maksudnya macam mana bila kita menyentuh tentang tindakan Okey. berasaskan kepada dalil tadi tu Okey. berkaitan dengan rujukan tadi. Peri pentingnya untuk melihat kepada rujukan ini dan kenapa Pak Haji menyebutkan bahawa kita harus menilai tindakan tu berdasarkan kepada dalil. Okey. InsyaAllah silakan Pak Haji. Okey, insyaAllah Contohnya kita balik semula kepada kita punya motor kan. Ringkas, mudah dan praktikal. kan. Jadi pakcik nak bawa contoh dalil-dalil yang kita dah biasa sangat baca dan kita dah biasa sangat terdedah dengannya kan. Dan kita tak nak sentuh. Contoh kata dalil-dalil yang mungkin kita tak pernah dengar ataupun kita baru untuk nak mengetahui kan. Jadi pakcik bagi contoh. Contoh kan. Kan nampak tak? Bila Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan contoh paling senang Iqra. Kan? Iqra. Bacalah. Nampak tak? Mana Iqra tu, maknanya kat sana tu ialah satu perkataan atau satu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang meminta kita supaya menyuruh kita untuk membaca. Nampak tak? Membaca banyak perkara yang kita baca. Kan? Macam tadi kan? Untuk kita membuat satu keputusan, kita perlu membaca. Dalam untuk kita membuat satu penelahan, kita perlu membaca. Kan? Dalam kita nak buat kajian, kita perlu membaca. Betul kan? Kan? Maknanya, kan bahkan standard dalam kita membaca pun akan berbeza-beza daripada peringkat ke peringkat. Betul tak? Betul. Kan? Contohnya lah, Pak Haji nak bagi contoh ya. Seorang kerani akaun, dia akan membaca sesuai dengan dia punya kapasiti dia sebagai seorang kerani akaun. Betul tak? Betul. Tapi sebagai seorang pengurus atau kewangan atau accountant, berbeza tak cara baca dia dengan kerani kewangan? Betul. Sangat beza. Kan? Ada benda-benda yang akan tambahan daripada apa yang dia perlu lakukan. Betul tak? Dalam dia membaca. Betul. Begitu juga sebagai seorang CEO. Kan? Kan? Bagaimana dia membaca tentang akaun tadi tu, kan? Sangat berbeza dengan kerani akaun, dengan pengurus kewangan, kan? CEO kan? Apatah lagi contohnya ada peringkat stakeholder contohnya. Kan? Dia akan melihat dalam bentuk yang membaca dalam keadaan yang lain. Nampak tak? Jadi bila kita cerita membaca, maknanya semua orang sebenarnya tahu tak langsung benda yang sangat biasa. Kan? Sangat biasa. Tapi kita lupa dalil apa yang berkaitan dengan membaca tadi. Dia bukan berhenti setakat Iqra. Apa selepas tu? Iqra bismi rabbikal lazi bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Nabi maknanya Allah suruh kita membaca, bukan berhenti setakat kita membaca. Kita mengkaji, kita melihat, kita membuat keputusan, kan? Tapi kita kena berasas kepada dengan nama Tuhan. Jadi nama Tuhan tadi apa? Yang menentukan kita punya standard, yang menentukan cara kita punya metodologi, macam mana cara patut kita memandang, macam mana sepatutnya kita bersikap, macam mana sepatutnya kita berbuat. Nampak tak? Jadi maknanya itu. Jadi bukan setakat Iqra. Jadi bila kita tidak melihat kepada yang Pak Haji kata dari awal tadi itu, standard yang betul, yang sepatutnya menjadi dalil ataupun dasar kepada apa perkara yang kita lakukan, do it right at the beginning. Jadi kita berhenti setakat baca. Kan? Baca. Dan kita lupa bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Kan kena ada berserta dengan nama Tuhan tu sendiri. Kan barulah contohnya kita akan dapat membaca dia dari perspektif yang betul. Kan? Itu contoh. Kan? Contoh yang Pak Haji rasa sangat simple lah, ayat yang sangat biasa kita baca. Kan? Ayat yang sangat biasa untuk kita dengar, kan? Tapi kita tak dapat melihat dia arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di dalam tadi tu membawa kita kepada apa? Untuk mendorong kita melihat kepada satu perkara yang besar sebenarnya untuk kita jadikan sebagai panduan. Kan dalam apa perkara yang kita lakukan. Jadi maknanya bila kita berbalik kat sini, bagaimana sih kita nampak seorang yang berbalik kepada dia membaca dengan nama Tuhannya. Berbeza dengan seorang yang membaca tidak dengan nama Tuhannya. Nampak tak beza? Kan? Nampak tak beza dia?
Jadi ini yang Pakcik kata tadi tu, itu sebagai satu contoh yang mudahlah untuk Pakcik bawa kan. Jadi banyak lagi contoh kata dalil-dalil tadi tu yang akan sebenarnya membawa kita memahami perkara ini dengan lebih jelas lagi. InsyaAllah. Terima kasih di atas ulasan Pak Haji tadi. Jadi saya nak membawakan balik yang soalan berkenaan dengan bila kita melakukan sesuatu tu daripada titik yang betul. Jadi antara bendanya juga ialah kita perlu ada rujukan. Betul Pak Haji? Kita perlu ada rujukan. Jadi seperti mana yang Pak Haji pernah sentuh tadi berkenaan dengan apa nama tu, setiap orang tu dia mesti ada dia punya apa nama tu, bila dia melakukan sesuatu tu dia perlu bertindak mengikut dalil. Betul. Kan, tak mengikut dalil Jadi boleh Pak Haji ulaskan berkenaan dengan macam mana kita melakukan tindakan tu berdasarkan kepada rujukan. Di mana rujukan tu kalau kita tengok dalamnya ada metod, dalamnya ada SOP dan sebagainya. Silakan Pak Haji. Okay, insyaAllah. InsyaAllah maknanya kita melihat kepada rujukan tadi kan, maknanya macam mana yang kata Bro M tadi ya. Maknanya rujukan tadi tu pertama-tama macam mana Pak Haji kata tu, dalil tu menjadi asasnya kan. Kan? Sebab tu hari ni contohnya orang akan melihat kepada dalam tindakan-tindakan yang dilakukan kan, maknanya dia akan pergi kepada kita kata yang paling rendah sekali tu ialah langkah-langkah lah. Kan? Step by step yang nak buat. Betul tak kan? Lepas tu akan lebih pergi tinggi lagi tu dia ada aturan. Betul tak? Ada aturan, ada peraturan. Betul tak? Betul. Kan? Jadi kalau mana lebih besar lagi tu maknanya dia akan pergi dalam bentuk undang-undang. Betul tak kan? Kan undang-undang ataupun apa nama kita kata sebagai yang lebih besar lagi tu perlembagaan lah. Kan bila dia menjadi satu undang-undang kepada satu komuniti yang besar ataupun negara. Betul tak kan? Betul. Kan jadi menunjukkan kat di sana tu kita memang dah terbiasa kan, maknanya kita dah terbiasa hidup ini perlu disistemkan kan untuk kita dapat kepada satu kehidupan yang teratur. Betul tak kan? Betul. Satu kehidupan yang teratur, yang tersusun, yang bersistem kan. Maknanya kita mengharapkan kebaikan yang banyak daripada situlah kan. Tapi macam tu yang Pak Haji katakan tadi kan, bila kita melihat kepada perkara asas tu sendiri, wujudnya aturan tu dari mana? Rujukannya. Wujudnya langkah-langkah tadi tu dari mana? Kan? Dan dasarnya hingga mana tu tadi tu dapat diterbitkan sebagai satu hukum. Dapat diterbitkan sebagai satu kita kata kanun undang-undang ataupun perlembagaan dan sebagainya. Jadi tak situ tu perkara yang paling asas tadi tu yang kita ceritakan tadi tu, mengapa dalil tu perlu kembali kepada al-haq yang benar. Kan? Jadi yang benar tu hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menunjukkan sana tu asas tu. Tu yang kita tekankan, asas tu. Jadi bila asas tu tadi maknanya dia sudah salah. Nanti Pak Haji ceritakan tadi tu kan, step mengapa step pertama tu kena betul. Kan? Jadi maksudnya kat sana tu kalau kita punya cara kita meletakkan dalil tadi tu bukan dalil yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Datang daripada manusia, datang daripada fikiran manusia kan, yang serba dengan kelemahan, yang serba dengan segala kekurangan. Jadi kita akan nampaklah apa yang akan berlaku bila sampai ke peringkat yang setinggi-tingginya yang macam yang Pak Haji ceritakan tadi. Maknanya kalau sampai peringkat tu mungkin kita telah melakukan beberapa kali kesalahan. Nampak tak kan? Sebab tu yang Pak Haji tekankan kenapa awal tu sangat penting tadi, asas tadi. Asas kepada untuk kita membina sesuatu tadi. Kita nak membina kita punya aturan, kita nak membina kita punya peraturan, kita nak membina kita punya metodologi. Apa nak kita nak apatah lagi kita nak membina undang-undang. Kan hukumiah. Nampak tak kan? Jadi itu yang Pak Haji tekankan tadi, maknanya asas tadi tu dari mana? Dalilnya tu daripada mana? Jadi kalau itu dari awalnya betul, insya-Allah maknanya kita akan dapat melakukan sampai ke penghujungnya pun kita masih duduk di atas jalan yang betul. Maknanya the right
Faham? Kan? Sebab tu Pak Haji kata tadi tu, antara kenapa timbulnya permasalahan, kan? Timbulnya permasalahan kerana apa? Satu je sebab dia. Deviate from standard. Deviation from standard. Nampak tak? Jadi sebab tu yang masalah tu ada. Jadi masalah tu timbul kerana apa? Sebab kita tak kembali kepada standard yang tak akan membawa kita kepada kerosakan. Tak akan membawa kita kepada keburukan. Tak akan membawa kita kepada kemusnahan. Standard apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kot soalan kot. Prof M. Maksud tadi Pak Zee tu ialah apa yang berlaku sekarang ni yang kita, dan kenapa kita membicarakan tentang nation building ini, sebab kita melihat nation ini dalam masalah. Betul. Akan berlaku lagi lebih teruk kalau kita tidak ada usaha untuk membetulkannya. Betul. Jadi bila permasalahan tadi menurut apa yang Pak Haji mention tadi, iaitu deviation from the standard, kan? Jadi standard itulah tadi, maksudnya standard itulah rujukan dalil tadi, betul kan? Betul. Pak Haji? Jadi maksudnya sekarang ni kita nak mengatakan bahawa asas kepada titik mula tu harus bermula daripada asas yang mempunyai rujukan yang benar. Betul. Jadi sepatutnya setiap tindakan itu harus mempunyai asas. Dan asas tu seharusnya benar. Barulah dia bermula dengan benar. Betul Pak Haji? Betul. Jadi mungkin dengan itu kita boleh juga sebab kita balik kepada hadis, kan? Hadis sebagai salah satu rujukan dalil. Sebab hadis yang pertama sekali ialah berkenaan dengan niat. Kan? Apa nama tu? Melakukan sesuatu tu dengan niat yang betul. Betul. Jadi apa yang boleh kita pelajari daripada sini, Pak Haji? Okey, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Okey, insya-Allah Berdua M dah sentuh tentang satu perkara yang besar lagi lah sebenarnya. Kan? Daripada dalil yang tadi Pak Haji bagi kan, daripada Al-Quran kan, ini berkaitan dengan hadis. Kan? Maknanya berkaitan dengan niat kan. Jadi kita nampak tak? Niat itu adalah merupakan rukun yang pertama dalam apa juga perkara dalam kita melakukan ibadah. Nampak tak kan? Dalam ibadah kita kalau mana tidak ada niat, maknanya automatically apa yang kita lakukan tadi, amalan tadi tidak menjadi amal yang sah diterima. Betul tak? Rujukan maknanya dia adalah perkara yang paling penting kan sebelum kita memulakan sesuatu amalan tadi. Kan? Jadi kita jangan lupa maknanya niat tu apa. Kan? Niat tu maknanya kat sana tu kita clear betul-betul tentang perkara yang kita nak buat. Kan? Tak apa tak? Dan ada tak niat kita dalam kita melakukan ibadah kepada Allah, niatnya selain daripada Allah SWT? Itu yang berlaku masalah sekarang. Dia buat tapi niatnya tu mungkin belum dengan Allah. Kan? Pernah tak kita kata aku ni solat kerana Allah dan juga kerana, tak ada. Ini persoalan besar. Kan, ini persoalan besar kan, persoalan besar yang kita nak sentuh tentang tajuk kita ni sebenarnya. Kan, yang kita akan hubungkan nanti benda tu yang berhubungan dengan perkara asas yang besar nanti kan, tentang dalam apa juga perkara yang kita lakukan ialah benda yang berhubungan dengan prinsip dan pegangan. Kan? Sebab itu contohnya Pak Cik katakan tadi, menunjukkan maknanya kat sana tu secara tak langsung telah pun mengajar kita. Maknanya kita tidak boleh melakukan satu perkara, meniatkan satu perkara yang kita lakukan selain daripada kerana mata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebab tu contohnya kalau Pak Cik nak panjangkan sikitlah insya-Allah Prof M contoh. Bagaimana satu amalan tu, pasal amalan tu kan yang kita nak buat tadi dia mesti menjadi amal yang soleh kan. Barulah amal tu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Kan? Jadi macam mana satu amal soleh tu dapat berlaku? Pertamanya, niatnya hanya kerana Allah. Tak ada yang lain. Jadi bila ada yang lain tu, itulah yang kita kata syirik. Tanpa kita sedar. Kan? Boleh tak? Aku nak berpuasa ni kerana Allah. Tapi pada masa sama aku juga hendak puasa ni kerana hendak sihat. Boleh ke? Niat tu macam tu. Tak boleh. Batal. Sebab tu contohnya kalau kita sembelih
haiwan kan, ayam ke, boleh tak kita niat dengan selain daripada bismillah? Tak boleh. Kita masukkan perkataan lain selain daripada bismillah kerana Allah, terus dia jadi bangkai. Haram untuk kita makan. Nampak tak? Menunjukkan mana itu sangat-sangat penting sangat berat dan lah. sangat-sangat vital. Kan? Jadi dia tak boleh dicampurkan dengan apa perkara yang lain. Niatnya lain, sebabnya lain. Kan nampak? Melainkan hanya untuk Allah. Itu syarat yang pertama. Dan syarat yang keduanya, untuk dia menjadi satu amal yang soleh, kena ikut contoh apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Dua perkara ni. Kan? Perkara yang besar untuk dapat menjadikan amal kita tadi itu diterima, bahkan baru dapat menjadi amal yang soleh. Jadi ininya perkara-perkara yang sangat asas ni. Perkara yang sangat mendasar. Lepas tu kita balik kepada ringkas, kan? Mudah, praktikal. Kita nak bawa balik kan, supaya maknanya masyarakat kita faham balik tentang perkara-perkara yang ini. Hingga kita lupa kadang-kadang dalam kehidupan kita ni sebenarnya kita tidak kembali melihat kepada perkara-perkara yang asas ini. Kerana kita kadang-kadang mungkin dah bincang perkara yang terlalu tinggi, besar, dengan persoalan-persoalan terminologi yang berbagai-bagai hebat. Kita lupa balik kepada perkara yang asas ini. Pasal tu antara motif kan, tujuan daripada projek fikrah ni nak membawa balik masyarakat memahami perkara yang asas ini. Untuk kita bina balik supaya kita dapat betulkan perkara apa yang kita lakukan, hingga maknanya amalan kita ini atau amalan yang benar-benar dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengikut apa kriteria-kriteria yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Boleh insya-Allah, Quran. Saya itulah bila kita sentuh tentang perkara ini, mungkin ini jadi topik yang hangat lah, yang sedang diperkatakan sekarang. Berkenaan dengan niat, kan? Jadi apabila niat tu salah pada asalnya, macam mana yang Pak Ji mention tadi, dia terus terbatal amalnya tu. Betul. Ya, terus terbatal amalnya. Jadi macam yang inilah yang tular baru-baru ni berkenaan dengan niat yang salah akan menyebabkan batalnya solat jamak itu sendiri. Betul. Betul. Ini yang dibawakan oleh salah seorang daripada mufti lah. Kan? Jadi yang menjadi persoalan sekarang ialah dipersoalkan tentang perkara itu. Sebab niatnya tu bagaimana boleh menjadi batal pula? Siapa pula dia nak membatalkan benda ni? Siapa betul dia, yang antara komen-komen lagi ialah dia siapa? Bukan Allah lagi tahu isi hati orang seseorang tu. Kan? Jadi itu yang yang mungkin Pak Ji boleh, mungkin Pak Ji pun tahu berkenaan dengan niat untuk pergi kepada suatu tempat yang kita tahu tempat itu tujuannya tu, suasana yang ada pada tempat itu bukan suasana perkara yang seperti mana yang sepatutnya membawa kepada ibadah tu. Betul. Itu sebenarnya persoalan yang sangat asas lagi lah sebenarnya. Kan? Sebab apa? Sebab kita melakukan kerana Allah. Kan? Tadi kan niat tu kerana Allah kan. Jadi mestilah segala aturan-aturan tu sesuai dengan apa yang Allah minta. Apa yang Allah tuntut dan meninggalkan apa perkara yang dimurkai oleh Allah. Itu pertama tu dah kena clear. Jadi kita kena faham apa yang Allah hendak dan apa yang Allah murka. Jadi kalau kita sendiri tidak kenal, tidak tahu apa yang Allah suka dan apa yang Allah murka, jadi macam mana kita nak faham kan? Kan? Nak kenal Allah tu betul-betul. Satu. Lepas tu apatah lagi kita nak kenal macam mana Rasulullah berbuat. Jadi memang kena belajar lah. Kena faham betul-betul. Jadi pasal tu kalau Pak Ji nak sentuh lebih satu contoh yang lain lah. Contohnya lah satu mangkuk sup. Kan satu mangkuk sup. Betul tak kan? Kita ambil dua tiga titik air limbah. Kita tuangkan dalam tu.
air kotor lah. Air limbah lah, air longkang. Kotor, air longkang. Kita ambil 2-3 titik, air yang satu sudut air longkang, kita masuk dalam tu. Kita kacau-kacau dalam tu. Supnya rasa tak ada berubah warna. Kan? Tak berubah. Berubah dia punya, mungkin rasanya pun. Nampak tak kan? Mungkin tak berubah dia punya, apa? Kita kata apa? Dia punya rupa pun. Tapi ada tak orang nak sanggup minum? Kalau saya, memang saya tak makan lah. Sebab kalau saya tahu ada sup tu, dalam sup tu, walaupun ada satu titik lah, kita kata lah, contohlah, satu benda yang kotor, walaupun sebesar biji kan, tu, saya dah tolak lah makanan tu. Rasanya kalau jumpa dekat satu restoran, rasanya mungkin okey, restoran tu pun kena marah. Mungkin kena maki hamun dan sebagainya. Betul tak? Betul. Nak tunjukkan apa? Fitrah manusia tu macam tu. Begitu juga dengan hukum. Jadi hukum tadi tu maknanya kan, pasal itulah hukum tu, kehendak Allah tu dia nakkan yang suci. Kan, nak yang bersih. Kan, nak yang tidak bercampur dengan perkara-perkara yang batil. Kan, jadi menunjukkan walaupun maknanya satu tadi, satu tempat tadi tu asalnya bersih, suci, tapi bila kita masukkan walaupun sedikit di dalam tu perkara yang haram, kan, perkara yang batal, automatically maknanya di sana telah berlaku satu ketidakkesucian. Sebab itulah kita kata, mengapa kita nak ambil uduk kan? Air tu mesti air yang suci lagi menyucikan. Kan, maknanya air teh kan suci, kita boleh minum. Kopi boleh minum, tapi dia tidak boleh diambil untuk ambil uduk. Nampak tak? Pasal dia ada dia punya kriteria dia, ada aturan-aturannya. Jadi supaya balik pada soalan yang tadi tu, kenapa solat jamak tu tidak terima? Pasal maknanya asal daripada mengapa Allah beri untuk melakukan solat tu kerana untuk dia. Kan? Jadi kalau kita melakukan perkara yang bertentangan dengan apa yang Allah hendak, automatically lah perkara itu tidak akan diterima, akan terbatal. Bahkan kita sendiri, kita bagi contoh tadi, sanggup tak kita melakukan perkara yang macam tu kan? Jadi begitu jugalah maknanya kita kembali kepada aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah tu suci, dia hendakkan semua benda yang ada tu suci. Hak, masa tu Allah kata hak dan batil tidak boleh bercampur. Jadi bercampur saja maknanya berlaku, itulah syirik. Kalau betul-betul tolak tu kufur. Kan, syirik ni orang jangan nampak. Kan, tolak betul-betul tu kufur. Kan, tapi syirik ni ada niat yang lain di samping, maknanya niatnya kita kata kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Ini yang kita perlu beri perhatian, insya-Allah. Saya summarizekan dulu sebelum kita seterusnya pergi kepada persoalan-persoalan yang kemudian ni, ialah berkenaan dengan, jadi itulah perkara yang asas tu, ialah itu yang kita nak bawakan ialah kepada masyarakat, ialah berkenaan dengan perkara-perkara asas. Kerana perkara asas ini seolahnya sudah dilupakan, ataupun pada kebanyakan daripada masyarakat kita menganggap bahawa perkara asas ini tidak perlu dibincangkan ataupun tidak perlu dibawa kepada mainstream, kerana kita sudah pun duduk di dalam negara yang seolahnya aman, negara yang dikatakan negara Islam, suasananya pun tenang. Jadi, tetapi apabila kita melihat pada isu-isu di dalam masyarakat itu sendiri, banyak sangat isu yang kita tahu bahawa satu hari nanti dia akan merosakkan dan menghancurkan nation dan negara itu sendiri. Jadi dia berbalik kepada perkara asas, kan? That's why kita bawakan balik perkara asas itu sebagai perbincangan yang utama untuk kita bawa dan selesaikan di dalam masyarakat kita. That's why macam mana yang Pak Ji sebutkan tadi, bahawa pentingnya untuk kita kembali kepada rujukan yang betul.
pentingnya untuk kita melakukan sesuatu itu daripada titik mula yang betul. Jadi itulah yang saya dapat simpulkan daripada apa yang telah Pak Haji ulaskan tadi sebentar tadi. InsyaAllah. Kembali kepada kita punya persoalan berkenaan dengan isu membina balik nation ataupun dalam topik kita nation building. Saya nak bertanya dengan Pak Haji. Tadi kita bercerita tentang asas ataupun kita punya tapak anchor kepada setiap tindakan itu harus betul. Kan? Jadi setelah kita meletakkan asas tu dan bagaimana, sebenarnya persoalan saya ialah bagaimana sebenarnya kita nak membina balik nation ni. Apa cara yang kita nak balik semula kepada membetulkan kita punya masyarakat, membetulkan negara kita ni. Bagaimana menurut kepada apa yang Pak Haji sebutkan tadi, kembali balik kepada asas tu. Silakan Pak Haji. InsyaAllah Bro M. Jadi itulah macam mana kita cerita tentang nation kan, tentang negara yang Pak Haji bagi tahu juga kan dalam awal-awal tadi kan, bahawa sebenarnya negara itu terdiri, mengapa dia jadi sebuah negara kan, sebab dia bukan hanya negara itu terdiri daripada bangunan-bangunan kan, ataupun infrastruktur kan, tetapi sebenarnya yang menjadikan dia itu sebuah negara yang paling pentingnya ialah kerana adanya manusia-manusia kan, yang menduduki kan, yang sebenarnya menjadi faktor utama kan kepada negara itu sendiri kan. Jadi menunjukkan kat situ bila kita menyentuh tentang negara, dia adalah merupakan satu kelompok manusia yang ramai kan, ataupun kita panggil sebagai masyarakat. Nampak tak kan? Jadi kita lihat jugalah kan, masyarakat tu pula terdiri daripada keluarga-keluarga kan, terdiri daripada individu-individu kan, barulah dia sampai kepada satu yang kita panggil sebagai negara kan. Jadi contohnya bila kita menceritakan tentang kebaikan kepada negara, selalunya macam itulah Pak Haji kata tadi tu, kita selalunya kadang-kadang lupa kepada perkara-perkara yang asas, roots kan, perkara akar kan kepada persoalan itu sendiri. Dan kita lebih menumpukan kepada perkara-perkara yang berhubungan dengan perkara-perkara besar tadi kan, tentang kenegaraan dan sebagainya kan. Kita lupa sebenarnya pembaikan yang berlaku tu sebenarnya, kita kata macam ni contohlah Pak Cik bagi contoh kan, bagaimana asal satu tubuh tu boleh dihinggapi oleh penyakit kanser. Kan dia bermula daripada satu sel yang rosak kan, daripada satu sel yang rosak, daripada sel yang abnormal tadi tu, hingga dia berkembang melahirkan seterusnya kan sel-sel yang lain untuk rosak bersama-sama dengan dia, dan akhirnya maknanya daripada satu sel tadi dia merosakkan satu organ kan, organ kan, daripada organ tadi tu dia merosakkan organ-organ yang lain, nampak tak, hingga seluruh tubuh tu maknanya dirosakkan oleh asalnya oleh satu sel saja. Jadi kita lupa kat sini bahawa cara macam mana kita nak baiki negara kan, maknanya cara macam mana kita untuk nak melahirkan satu masyarakat yang kita kata yang kita hajati, kita lupa asasnya ialah balik kepada individu tu perlu betul. Dan kita juga jangan lupa bahawa yang menjadi pemimpin di dalam satu negara itu kan, satu masyarakat tu datang daripada individu yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi kalau contohnya kat sana tu, yang tu yang Pak Haji tekankan mengapa perlu betul dari awal kan, contohnya kat sana tu, kalau sekiranya individu ni rosak kan, dan individu ni sendiri maknanya sampai ke peringkat dia boleh menjadi pemimpin kepada negara, apa yang akan berlaku? Dia akan membawa kepada, dia bukan setakat membawa kerosakan kepada dirinya sendiri, tapi dia membawa kepada
kerosakan masyarakat dan negara tu. Itu yang kita kata tadi tu, mengapa tanggungjawab tu sebenarnya dia bukan hanya melihat kepada aspek dari segi kedudukannya saja kan, tapi liability kan, tanggungan yang sebenarnya semakin lagi seseorang itu dia dapat mempositionkan diri dia kan kepada satu kedudukan yang lebih tinggi, sebenarnya apa? Kesan tindakan dia tak sama dengan Pakcik Haji bagi contoh simple lah. Tindakan yang sama dilakukan oleh seorang office boy ataupun budak pejabat, sama tak weight dia dengan seorang CEO ataupun seorang presiden dalam satu company. Maksud Pak Ji, jika seorang staff officer yang paling rendah dalam sebuah syarikat melakukan kesilapan, sama tak dengan dia punya kesan dia berbanding dengan kesilapan yang sama dilakukan oleh seorang CEO. Presiden atau CEO. Contohnya macam ni lah, terlupa appointment. Terlupa appointment untuk nak submit sesuatu dokumen. Betul. Maksudnya dilakukan oleh seorang staff office boy dengan seorang CEO. Tentulah lain. Sebab kalau seorang office boy tu melakukan terlupa appointment, mungkin dia hanya melibatkan dirinya dan mungkin salah satu operation saja daripada office keseluruhan. Tapi kalau seorang CEO itu terlupa, kesannya tu efek image company, staff, berbagai lagi lah. Nampak? Itu yang kita kata tadi, itu maknanya itu menunjukkan kepada kita bahawa kebaikan tadi tu, suatu negara tu dia bermula daripada individu tu sendiri. Setiap individu tu sendiri. Dan maknanya kalau individu yang ada di dalam tadi tu, maknanya orang yang ada di dalam tadi tu mengasai itulah kriteria yang sepatutnya dipunyai. Kan? Tentulah maknanya dalam satu kumpulan tadi, dalam satu masyarakat tadi tu yang inginkan kebaikan ni tadi, yang inginkan kepada ciri-ciri kebaikan ni tadi, tentulah dia akan melantik orang yang paling terbaik yang ada di kalangan dia. Betul. Kan? Begitu juga dalam satu masyarakat yang lebih besar. Kan? Sekiranya maknanya masyarakat tadi terdiri daripada orang-orang yang baik, yang faham tadi kan mengapa kita perlu kembali kepada dalil yang betul, perlu kembali kepada ciri yang betul. Tentulah dia akan melantik orang yang terbaik di kalangan dia kan untuk menjadi pemimpin kepada komuniti dia yang lebih besar. Begitu juga dengan negara. Jadi menunjukkan asas tadi tu. Asas kepada kebaikan tu dia balik kepada individu tu sendiri. Dan maknanya kat situ kan cara tak langsung individu tadi tu juga maknanya merasai bagaimana dia tadi tu bila dia duduk dalam position yang tertentu, ingat tanggungjawab dan dosa yang dia alami tak sama walaupun perbuatan yang sama dilakukan. Kerana apa? Sebab tu kata weightage dia tadi tu. Dia punya kita kata apa, beban berat dia tu sudah berbeza. Jadi ini sebenarnya yang dia rasai oleh individu-individu yang kita harapkan tadi tu benar. Kan tu yang menyebabkan maknanya kalau sekiranya dia sendiri sebagai seorang individu sentiasa maknanya kembali kepada do it right at the beginning, pertimbangan yang dilakukan, keputusan dilakukan. Jadi bayangkan sekiranya dia duduk di posisi yang besar dalam untuk mentadbir sebuah negara, mentadbir satu masyarakat. Kan? Sebabkan dia akan menjadi orang yang lebih sensitif lagi. Kerana apa? Sebab setiap pergerakan yang dilakukan tadi tu, kadar beban yang akan memberi impact kepadanya tu lebih besar lagi daripada seorang yang rendah tadi, nampak. Tapi asasnya tadi apa? Asasnya tadi bermula daripada individu tu sendiri. Jadi kalau kita tak membangunkan individu tu dengan pembangunan yang betul, tak akan lahir satu bentuk komuniti yang betul, lahir satu masyarakat yang betul, apatah lagi untuk satu negara. Itulah soalan aku. Jadi saya ulang balik apa yang Pak Haji sebutkan tadi. Maksudnya apabila kita hendak membina kembali nation itu menurut kepada asas yang betul, dia tidak boleh lari daripada membina asas tu sendiri, iaitu individu tu.
Maksudnya kalau kita cuba bagi contoh-contoh kan, bagi contoh ni macam Pak Haji bawakan contoh. Kalau baik sel dalam badan itu dan baik keseluruhan sel dalam badan itu, maka baiklah tubuh itu. Betul. Tapi bila satu sel di dalam tubuh itu rosak, Betul. dia akan mula merosakkan dan tidak diperbaiki sel tu. Sel tu akan berkembang dan mempengaruhi ataupun infect kepada sel-sel yang lain. Dan seterusnya organ tu rosak. Dan seterusnya beberapa organ lagi yang rosak. Seterusnya tubuh tu akan rosak. Betul. Maksudnya saya nak bawakan satu lagi, mungkin apa yang Pak Haji sebut tadi, saya teringat kepada kalau dalam bidang construction lah. Maksudnya untuk membina sebuah struktur yang besar, kalau kita melihat di belakang kita ada beberapa struktur yang ada. So struktur yang besar itu terdiri daripada elemen-elemen yang kecil di dalamnya. Contohnya batu bata. Untuk mendapatkan dinding yang besar tu dimulai dengan satu batu bata. Jadi dan satu batu bata tu haruslah batu bata yang bagus kan. Betul. Jadi saya teringat yang kalau katalah kita katakan bahawa satu jambatan ada satu crack di dekat dia tiang dia. Adakah kita akan masih lagi menggunakan jambatan itu? Betul. Sudah tentu tidak mungkin kerana crack tu dia akan lagi bertambah crack dan cracknya. Melainkan kita tutup jalan tu, kita tutup jambatan tu dan perbaiki cracknya tu dan mungkin akan digunakan kembali. Betul. Kan? Jadi cumanya bila saya nak kaitkan balik dengan apa yang Pak Haji sebutkan tadi tu, bagaimana kita nak membina balik ni harus bermula daripada memperbaiki ataupun individu-individu yang baik itu. Jadi saya nak bertanya, individu yang baik itu adakah terlahir secara sendiri ataupun dilahirkan? Betul. Silakan Pak Haji. Okey, insya-Allah ni kita menyentuh tentang maknanya ni kita kata human development lah. Kan apa ni Ibrahim kan jadi bagi kita kan tambah lagi bila kita menceritakan tentang kepribadian yang kembali kepada al-haq contohnya kan al-haq itu sendiri dia memang secara tak langsung kita akan pelajari kan semua fitrah kan yang ada dalam diri manusia itu semua hendakkan kepada kebaikan. Kan tak ada orang sebenarnya yang suka kepada keburukan, itu fitrah yang asal kan. Jadi sebab tu yang kita kata tadi tu bila terganggu tadi tu fitrah tu terganggu, itu yang menyebabkan maknanya dia tu akan berlaku deviation kan, penyimpangan kan daripada fitrah dia yang asal kan. Tetapi kalau kita hanya berasaskan kepada fitrah saja, dia tidak akan dapat mengenal kebenaran itu sendiri. Nampak tak? Dia tak akan dapat kenal al-haq itu sendiri. Kan dia akan menjadi orang yang terraba-raba, tercari-cari kan untuk mencari sesuatu bendanya yang sebenarnya tak mungkin dia akan dapat, melainkan benda tu perlu diberitahu. Kan kalau kita contohnya yang paling jelas bagi kita lah dalil. Kita tengok kan satu contoh yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang kisah Nabi Ibrahim kan. Dan pada zaman itu hanya dia dan isteri ini saja orang yang beriman dalam dunia ini. Dan dia, kita nampak satu occasion yang berlaku pada dia itu, dia tercari-cari Tuhan. Kan? Walaupun dalam diri fitrah dia merasakan ada satu kuasa kan yang menguasai manusia, tapi dia tak akan jumpa jawapan dia. Dan melainkan Allah sendiri yang memberitahu dia. Nampak tak? Dan itulah sebabnya kenapa kita nampak Allah tidak meninggalkan manusia tu terkapai-kapai tanpa Allah turunkan Rasul, Allah turunkan Nabi. Sebab maknanya memang itulah keperluan manusia kan untuk dapat mendapatkan satu pengetahuan yang betul tentang al-haq itu sendiri. Jadi jelas kepada kita kan apa ni dalil dia tu apa ni tu Bro M. Kita takkan mungkin mampu membina kepribadian Muslim, mukmin from A. Apatah lagi untuk membina kepribadian kepimpinan Muslim dan mukmin. Itu baru kita cerita kepribadian Muslim, mukmin yang bersifat individu. Kan? Belum kita cerita lagi maknanya
kepribadian, kepimpinan, nampak tak? Kepribadian, kepahlawanan, kan? Prajurit, kan? Jadi benda tu dia bukan datang secara sekonyong-konyong, tapi dia perlu dibina. Kan, daripada kesedaran, kepahaman, kan, dan satu proses pendidikan yang benar-benar mencanai dan membentuk, kan. Alangkah kita nak lahirkan jurutera pun tengok berapa belas tahun kena belajar, kan. Jangan nampak 4 tahun yang 4-5 tahun yang ada kat universiti tu. Daripada tadika belajar kenal ABC, tahu alif bata 1 2 3. Asas dia, dan berapa belas tahun untuk mengeluarkan itu hanya sebagai seorang, kita kata, jurutera saja, ataupun arkitek saja, ataupun doktor saja, kan. Itu pun belum lagi betul-betul berpengalaman, kan. Nak kena pergi lagi horsemanship, nak kena pergi apprentice punya program, nampak tak? Nak kena pergi lagi, nampak tak? Program-program yang membawa dia kepada untuk mengalami perkara itu secara benar, nampak tak? Itu baru kita cerita satu segmen daripada kehidupan. Ini kita nak bina manusia yang dipanggil sebagai Muslim, sebagai mukmin. Apatah lagi kepimpinan Muslim dan mukmin. Dia tak boleh nak plug from air. Dia kena dibina satu persatu, kan, hingga dia benar-benar confirm mempunyai kriteria-kriteria dan ciri-ciri yang kita panggil sebagai sifat-sifat ataupun muasafat yang perlu dipunyai olehnya, insyaAllah. Tu kot, insyaAllah kot, Ibrahim. Jadi saya ulang balik apa yang Pak Haji sebutkan tadi. Saya tertarik dengan apa yang Pak Haji sebutkan tadi, bahawa untuk kita melihat seorang yang jurutera tu sendiri, jangan melihat pada 4 tahun di universiti tu, tapi melihat pada seawal daripada dia lahir tu. Kalau tidak dibentuk dengan betul, kan, tidak dihantar untuk belajar, mengenal huruf, mengenal nombor, dan membaca dan seterusnya. Jadi tidak mungkin akan pergi ke situ. Betul. Jadi maksudnya kalau kita nak ceritakan tentang boleh tak kalau saya samakan juga dengan apabila kita mengatakan tentang sesuatu struktur, ataupun sesuatu, kalau kita melihat macam contoh taman ini, taman yang indah ni, kan, dia terjadi secara semula jadi, tanpa ada satu usaha untuk nak menyusunnya, merancangnya, membuatnya, kan. Jadi maksudnya kalau taman ini sendiri dia bukannya secara semula jadi, bagaimana kalau kita nak katakan, adakah itu boleh katakan serupa, kan? Boleh. Itu yang ni bila Bro M sentuh tentang tu, Haji nak bawa satu contoh yang realiti lah, realiti, nak menceritakan perkara. Kan, nak menceritakan, Allah kata dalam Quran, aku yang menghidup dan mematikan. Betul. Katalah contoh Bro M balik ke kampung halaman, kan. Lepas tu di sana biasanya kan ada musim buah-buahan, kan. Kita pun makanlah masa tu mungkin musim buah durian. Kan, betul tak? Kita makan, kan. Kita makan durian. Lepas tu dalam kita makan pun kita duduk tengok dekat dekat tingkap, kan. Tengok keliling-keliling ni maknanya penuh dengan pokok-pokok dan sebagainya lah, kan. Jadi kita pun fikir-fikir, cuba aku baling ajalah biji durian kita makan ni ke tanah, kan. Betul tak? Lepas tu mungkin kemudian nanti sebelum nak balik ke semula daripada kampung lepas 2-3 hari, apa yang Bro M akan nampak pada biji durian tadi tu? Akan boleh tunas, kan? Betul. Tunas, kan? Betul. Kan? Mula akar dia pun masuk, kan? Kan? Katalah kemudian contohnya Bro M balik semula ke kampung selepas 2-3 bulan. Apa yang kita akan nampak pokok tu? Akan jadi anak pokok durian, kan? Selepas kata 2-3 bulan, betul tak? Betul. Kan? Lepas 2-3 bulan dia akan jadi anak pokok durian. Kan? Katakan selepas balik 3 tahun. Dah jadi pokok durian. Dan mungkin maknanya masa tu pun dah mula untuk mengeluarkan hasil. Betul. Dah mula berbuah lah. Betul tak? Okay. Kita tak ada campur tangan langsung pun. Betul. Kan? Kita cuma baling buah,
biji dia tadi hingga mananya dia menjadi pokok durian dengan Betul. sendirinya. Siapa yang menjadikan? Allah kata aku yang yang menghidup dan mematikan. Betul tak kan? Kan? Betul tak? betul. Clear kan? Maknanya apa yang Allah firmankan. Betul. Tapi pernah tak berlaku tiba-tiba maknanya Ibrahim balik ke kampung. Satu pagi selepas bangun pagi-pagi buka jendela, kita tengok, ya Allah, Allah dah siapkan aku kebun durian. Tengok berapa ekar musangking. Ada tak berlaku dalam tu? Tak mungkin. Tak akan berlaku. Kan? Mana kebun durian tu, itu yang Allah kata, mengapa aku jadikan engkau sebagai wakil aku di dunia. Khalifah. Engkau yang kena urus, engkau yang kena manage, engkau yang kena makmurkan dengan all the asset yang aku disediakan tadi, yang menghidupkan, mematikan aku. Tapi nak jadikan dia kebun, nak jadikan dia produktif, nak jadikan dia itu satu benda yang menghasilkan. That is your duty. Kan? Sebab tu contohnya pokok kelapa sawit duduk berapa tahun, puluh tahun di dalam hutan belantara di Amazon tidak mendatangkan hasil kepada Brazil pun. Tapi bila dibawa ke tanah Melayu, dikebunkan hingga Malaysia atau tanah Melayu menjadi pengeluar terbesar kelapa sawit. Begitu juga dengan getah. Kan? Padahal dah berapa ratus tahun, mungkin ribu tahun, kan? Puluh ribu tahun pokok getah tu dah berada di dalam hutan Amazon. Tapi tidak diurus oleh manusia tadi. Inilah yang kita kata tadi tu maknanya, kan, untuk lebih jauh lagi tu, tu yang kita nak sentuh tentang khalifah, orang yang menguruskan, tanggungjawab untuk memakmurkan, tanggungjawab. Sebenarnya dia tak akan mampu tadi menjadi orang yang betul kalau asas tadi tu tidak dibetulkan daripada dirinya sendiri. Macam mana Ibrahim? Boleh insya-Allah. Okey, insya-Allah. Jadi clear pada saya. Saya harap juga pada penonton juga clear berkenaan dengan membetulkan balik sesuatu perkara yang besar itu harus datang daripada membetulkan balik perkara yang kecil. Mungkin saya boleh bagi satu lagi contoh di mana kalaulah kapal besar yang tengah kita berlayar sekarang di lautan dan ada satu lubang kecil di bawahnya di mana daripada lubang itu masuknya air, kan? Jadi adakah kita akan membetulkan kapal itu secara keseluruhan? Kan? Maksudnya kita harus mencari dekat mana dan maksudnya kita akan membetulkan balik lubang yang bocor tu. Kan? Jadi begitu juga peranan yang dimasukkan oleh Pak Haji tadi berkenaan dengan benda yang besar itu bermula dengan perkara yang kecil. Dan jika perkara-perkara kecil tu yang besar tu terdiri daripada perkara-perkara kecil tadi, perkara kecil itu salah satu daripada perkara kecil itu rosak, maka dia akan mendatangkan bala bencana kepada keseluruhan kapal tu sendiri, kan? Jadi bagaimana kita nak membetulkan kapal tu? Tidak lain tidak bukan kita harus mencari balik di kat mana yang kerosakan kecil tadi berlaku. So dalam kita aspek kenegaraan ataupun nation ini, maksudnya kalau kita melihat pada nation ini sebagai satu nation yang sedang mempunyai satu kerosakan, kerosakan ini tidak lain tidak bukan dilakukan oleh individu-individu. Jadi bagaimana nak betulkan balik nation ni yang besar, harus balik pada membetulkan balik individu-individu tu. Jadi based on Pak Haji juga, maksudnya hendak hendak membaikkan sebuah nation itu, dia harus terdiri daripada individu-individu yang baik. Dan individu-individu yang baik ini tidak lahir secara semula jadi, automatik. Mungkin pada asalnya kalau kita lihat fitrahnya seorang bayi itu suci dan baik, itu fitrahnya. Tapi ketika mana development of that child ada berlaku satu kepincangan dalam pendidikannya, dia punya surroundingnya, dibesarkan tu macam mana prosesnya tu, ada berlaku kepincangan. That's why dia daripada fitrahnya yang baik itu dia akan deviate. Macam yang Pak Haji beritahu tadi, dia akan deviate. Jadi maksudnya kita ceritakan bahawa nak membetulkan balik nation ini harus membetulkan balik
individu itu, dan membetulkan balik individu dan melahirkan balik individu yang baik ini, dia haruslah kena dilahirkan. Maksudnya dibina satu kaedah, satu sistem, satu cara yang khusus untuk nak membaikkan balik manusia itu sendiri. Supaya dia kembali balik kepada fitrahnya, iaitu menjadi balik seorang yang beriman. Dan dalam iman itu tidak ada tadi tu apa? Pencemaran, pencemaran, kerosakan dalam keimanan itu. Tidak berlaku kesyirikan tadi. InsyaAllah, terima kasih Pak Haji di atas ulasan tadi. Jadi saya dengan ini menyuruh kepada semua penonton Projek Fikrah untuk kita sama-sama reflect kepada diri kita sendiri, daripada apa yang telah dibawakan tadi, bahawa apa-apa pun kita kembali balik kepada individu, dan individu yang terdekat ialah kita, diri kita sendiri. Jadi mari kita lihat retrospektif balik kita punya diri, betulkan balik diri kita untuk cek asas-asas mana yang masih lagi kita pincang. Jadi dan seterusnya tetaplah bersama dengan kami di Projek Fikrah, dan jangan lupa untuk share dan juga sebarkan, kongsikan apa yang kita telah pelajari pada sesi kali ini bersama dengan kenalan-kenalan kita, bersama dengan orang-orang yang rapat dengan kita, bersama dengan siapa saja yang berada di sekeliling kita. InsyaAllah, sehingga berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.